Okey, Priya, cuba perkenalkan diri, Priya. Okey, saya minta Priya untuk perkenalkan diri. Selamat tengah hari cikgu. Nama saya Priya Shakti. Alright. Saya pelajar di Tingkatan 2 Harmoni. Saya belajar di SMK Hamikan. Okey, terima kasih Priya. Terima kasih. Okey, seterusnya saya minta Lim Zitim untuk perkenalkan diri. Wow, Kahan. Okey, minta Lim Zitim perkenalkan diri. Saya Lim Zitim dari SMK Amihan kelas 2H. Okey, terima kasih Zitim. Okay, kalau boleh next time cakap 2 harmoni ya. Bukannya 2H, cakap nama dia, 2 harmoni. Okey, seterusnya saya minta Fasha Sofia untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum, saya Fasha Sofia dari SMK Hamihan dari kelas 2H. Okey, terima kasih Fasha Sofia. Lain kali sebut 2 harmoni ya, jangan sebut 2H. Sebab orang lain tak tahu 2H tu apa. 2 harmoni. Baik, seterusnya saya minta Yoga untuk memperkenalkan diri. Okey, diminta Yoga perkenalkan diri. Saya Yoga dari SMK Hamihan 2 Harmoni. Okey, terima kasih Yoga, jelas Okey. Seterusnya saya minta Syafinas untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nuraini Syafinas binti Muhammad Razali daripada SMK Hamihan, Tapa Perak. Alright, terima kasih Syafinas Alright, jadi saya rasa semua dah perkenalkan diri untuk program Didik TV KPM yang akan berlangsung minggu depan. Baik, jadi hari ini kita akan terus kepada pembelajaran kita. We going go straight to our lesson for today. So first of all, I would like to show to you on the screen, the whiteboard, that I already prepared some material, some pictures, some material, some object. So you can look at your camera, right? Oh, kejap. Kita tertinggal seorang. Sorry. Okay, Teva, cuba perkenalkan diri. Sorry. Selamat sejahtera. Nama saya anak perempuan Gopala Krishnan dari sekolah SMK Hamikan dan 2 Harmoni.
Okey, terima kasih Teba. Sebab itulah kita perlu rehearsal ataupun training Kadang-kadang macam inilah kesilapan-kesilapan sebelum kita live nanti. Okey, tak apa terima kasih Teba sebab chat dengan saya tadi. Baik, kita terus kepada skrin kepada yang baru masuk, terima kasih juga diucapkan. Okey, saya akan share kat skrin ni. Okey, nampak dekat whiteboard ni. Ini adalah bab 6 Bab 6 adalah mengenai bentuk geometri 3 dimensi. Maksud 3 dimensi ni objek yang kita boleh pegang So contoh dekat sini, kamu tengok dekat whiteboard sekarang. Okey. Kalau kamu tengok ni, ini adalah contoh bentuk geometri 3 dimensi yang kita panggil sebagai kubus ataupun in English we call this object as cube. Cube. So for these activities, what we need to do is cikgu ada masalah. Cikgu, I have a problem. Okay, cikgu ada masalah. Kotak ni adalah kotak cincin dia adalah kotak hadiah yang mana cikgu nak bungkus. Cikgu, I want to wrap this box and to send to my wife. Okay, saya nak bungkus kotak hadiah ini dan kemudian saya nak hantar ataupun bungkus ke isteri saya. Jadi macam mana kita nak selesaikan masalah ni? Okey, dengan menggunakan konsep bentuk geometri 3 dimensi, sebenarnya kita boleh balut sendiri dengan kita mengira ataupun luas permukaan dia. Dekat sini kita ada, sebelum kita nak mulakan aktiviti, kita perlu kira berapa luas permukaan. Untuk kubus ataupun for cube, they consist of 6 surface area. Untuk kubus terdapat 6 permukaan, luas permukaan 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Okey. Ada 6 permukaan bagi kubus. Baik, jadi seterusnya apa yang saya perlu buat, bahan-bahan yang kita perlukan untuk aktiviti ini ialah yang pertama ialah kertas A4. Kertas A4 ni, okey, bagi yang murid-murid yang dekat rumah tu, kalau kamu ada kotak, kamu boleh guna buat sama-sama kotak kecil je, tak perlu kotak besar Kemudian apa yang saya seterusnya buat, saya perlukan pen, okey, ataupun pensil. Kemudian seterusnya saya perlukan pembaris pembaris yang agak sesuai lah ini pembaris, dan juga saya perlukan gunting gunting yang tajam So kita perlukan pembaris, pensil dan gunting. Baik, mula-mula kamu tengok dekat whiteboard ni Okey. Mula-mula saya akan letakkan kotak ni pada permukaan kertas. Okey. Pastikan kotak tu ditekap dengan penuh Kemudian ambil pen. Okay, ini pen ataupun pensil. Kalau ada pensil lagi bagus. Apa yang kamu perlu buat ialah kamu cuba tekap dengan tepat. Tekap dengan tepat setiap sisi bagi permukaan nombor 1. Seperti yang saya cakap tadi, untuk kubus terdapat 6 permukaan. Untuk kubus terdapat 6 permukaan. Jadi ini permukaan pertama. Tanpa menggerakkan dengan banyak, kita turunkan ke bawah. Kita kena menekap setiap 6 permukaan. Setiap 6 permukaan tu kita kena tekap. Tekap. Tekap ni dalam bahasa Inggeris kita kata matching lah. Okay, kemudian kita gariskan balik permukaan yang kedua pula. Pastikan permukaan itu garisnya lurus, tak ada bengkok. Kemudian corner kanan pula. Okay, berhati-hati Saya nak pastikan bahawa setiap garisan yang dilukis itu adalah garisan yang lurus. Setiap garisan yang saya garis itu adalah garisan yang lurus. Okey, kemudian saya rasa saya kena guna pensil lah sebab pen habis rosak kotak saya ni. Okey, saya guna pensil jadi sebab itulah saya kata pensil ada lebih baik Sorry kita ambil pensil. Okey. Pensil tekan pun boleh, pensil biasa pun boleh.
Kemudian kita tekap pula permukaan seterusnya. Okey, benda ni tak siap lagi sebab kita nak bungkus kotak kubus ni, kita kena ada 6 permukaan. To wrap this object, we need to draw 6 surface area. Okay, and to do this, you must ensure that every line is a straight line and it is accurately been drawn. Untuk memastikan setiap line ini lurus, kita kena secara tepat dan berhati-hati menggariskan ke-6 permukaan. Okey, kalau tak, apa yang akan jadi kalau kita tak gariskan dengan lurus ataupun kita gariskan dengan tak tepat, apa yang jadi ialah dia akan jadi lebih besar, sengit ataupun kecil sangat. Jadi bungkusan yang kita buat tu tak proper lah. Maksudnya lukisan yang kita buat tu tak kemas. Walaupun bungkusan saja untuk mengelak daripada kotor hadiah tu. Jadi kalau kamu lihat dekat sini, okay, sambil-sambil tu kita ambil pembaris ni untuk kita gariskan dia lurus. Baik, daripada ni kita tengok berapa dia punya bilangan permukaan, luas permukaan dia. Okey, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 permukaan Boleh nampak tak? Muzaffar nampak tak huruf yang saya lukis tu? Yoga nampak tak huruf yang saya lukis tu? Nampak. Okey, bagus bagus. Okey, seterusnya apa yang saya kena buat ialah saya ambil gunting. Okey, saya perlu saya kejap ada orang chat kat sini. Teva tak ada Okey, untuk seterusnya saya perlu menggunting ambil gunting, kamu gunting setiap sisi ni Nanti masa didik TV nanti ke-6 pelajar ni kena buat juga tau. Jadi kamu kena ambil kotak yang kecil Kalau tak ada kotak tak apa. Nanti saya bagi satu gambar rajah lah yang dah siap. Jadi kamu tinggal nak gunting saja. Contohnya gambar rajah dah siap ialah kejap Alright. Nanti saya akan masukkan ke dalam grup dua harmoni yang ni yang ni kamu boleh print ataupun kamu lukis sendirilah. Kamu lukis dekat kertas A4. Ukuran ni tak kisah. Ukuran dia bebas lah. Ukuran ni berapa cm pun boleh. Tapi penuhkan A4 tu. Nanti kita akan gunting ini masa program NTV 7 tu. Okey, jelas tak Safinas? Jelas, sir. Okey, sekarang kita teruskan aktiviti kita ni, kita gunting ni. Okey. Aktiviti ni sebenarnya ambil masa 7 minit Mungkin sebabkan saya ada masalah teknikal juga tadi. Sebab itu dia lambat. Jadi saya tengah gunting ni untuk pastikan setiap garisan itu digunting. Okey, bahagian yang kita garis itu sahaja. Okey, jadi saya gunting ni. Aktiviti ini adalah untuk membungkus kotak hadiah tadi. Kita menggunakan pengetahuan 3 dimensi bab 6 matematik. Ini adalah untuk slot teroka. Okey, untuk slot teroka. Jadi dia mesti meneroka pengalaman ataupun ilmu yang kita belajar dalam kelas untuk digunakan untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan seharian. Kalau kotak tu besar pun boleh kita gunakan kaedah ni, tapi kita kena gunakan kertas yang juga besar lah. Tak bolehlah kertas koci aja macam ni. Ini untuk contoh untuk pembalut hadiah yang kecil-kecil. Okey, maka dah siap lah pun keratan yang saya buat ni. Kalau kamu lihat ini sebenarnya kita boleh lipat bungkusan tadi. Caranya ialah kita lipatkan setiap sisi tu, setiap permukaan tu, nampak ni, supaya nanti kita nak bungkus tu kita dah ada dia punya garisan, garisan ini. Okey, okey.
Alright, dah kita dah lipat tu maknanya dia tanggam lah. Jadi setiap ini saya akan selotipkan ya. Okay, ambil bekas hadiah tadi. Ini cincin ni, bekas cincin ni. Tutup ni. Okay, nampak tak? Okay. Sekarang saya ambil selotip. Kamu kena sediakan beberapa selotip lah. Siapkan gunting selotip tu. Okay. Kemudian kita buat macam ni pula. Alright. Okay. Kat tepi meja saya ni dah saya ada selotip punya dispenser Dia macam dah siap untuk tinggal tarik, potong lah. Okay. Kalau kamu tengok sini ada lebih kan? Bermakna yang merah ni maknanya kita tak ukur dengan tepat lah. Maknanya kita tak ukur dengan tepat, dia kecil. Okay. Itu sebab kita perlu next time ataupun bila kamu buat nanti, gunting lebih sikit lah. Okay. Sekarang kita dah bungkus dah. Okay. Nampak kotak hadiah tu kita dah bungkuskan, jadi tak kotor lah. Tak kotor, kalau jatuh ke apa ke, kotak tu dah dibungkus. Ini kita gunakan konsep luas permukaan, 6 luas permukaan untuk membina satu bentuk geometri 3 dimensi untuk kubus. Okay. To build a cube object. Alright. Untuk objektif seterusnya, aktiviti nombor 2. Saya minta murid-murid saya tunjuk objek yang kamu jumpa di rumah kamu. Okay? Saya minta Syafinas, Yoga, Priya, Teva, Fasha dan Zitim buka kamera dan tunjuk objek-objek yang kamu jumpa di dalam rumah. Saya kan nak suruh kamu cari 3 objek kan? Okay, cuba tunjuk dekat skrin. Okay, saya minta Yoga dulu. Yoga, can you show the object that you found at your home? Okay. Any object. Pencil box. Okay, jap. Boleh tak sesiapa yang dah siap tu ataupun dah jumpa objek 3 dimensi dekat rumah, boleh tunjuk dekat skrin. Buka kamera Jangan malu kita kena berani. Sebab kita belajar kan, kita bukan buat benda yang salah. Jadi kamu tak perlu malu Lagipun dalam kelas kita saja Teva ada tak objek 3 dimensi yang cikgu suruh cari tu? Apa-apa objek je lah yang kamu rasa itu adalah objek 3 dimensi. Kamu boleh tunjuk. Okay. Pelajar lain pun kalau ada objek 3 dimensi boleh share dekat skrin. Kamu kena boleh tunjuk objek 3 dimensi dekat kamera. Okay, Syafinas. Alright. Ini kotak bekas bungkusan. Okay. Nombor 1. Yang kedua, ini sfera bentuk bola. Okay, good Syafinas. Dan yang ketiga, ini adalah, ini apa ni Syafinas? Silinder. Okay, bentuk silinder. Okay. Jadi ada 3 objek. Terbaik Syafinas, terbaik. Bagus Okey, seterusnya selepas Syafinas, boleh tak saya nak tengok pelajar lain pula macam mana dengan pelajar lain? Dah jumpa tak? Tadi Syafinas dah tunjuk dah dia punya objek yang dia jumpa Okey, jadi sekarang saya minta pelajar-pelajar untuk menunjukkan 3 objek dimensi yang terdapat di rumah. Tadi Teva dah tunjuk, Syafinas dah tunjuk ada 3 objek yang dia dapat jumpa dekat rumah dia. Yang pertama ialah sfera, yang kedua ialah cuboid pula. Yang ketiga ialah silinder. Dia ambil mainan, saya tak salah mainan adik dia kot, tak tahulah yang mana sfera tu. Yang silinder tu macam alat makeup. Yang pertama tu kotak hadiah. Jadi saya nak minta yang lain juga
untuk cari di rumah kamu bentuk 3 dimensi. Ada tak? Bentuk 3 dimensi, ya, kotak ke, bekas makanan ke, boleh, ya, boleh. Boleh saya tengok dia Priya. Priya? Hello Priya. Boleh tak tunjukkan cikgu bentuk 3 objek 3 dimensi? Boleh cikgu. Okey. Cikgu ni. Okey. Tengok pusing-pusingkan dia. Okey, ni kembang kotak. Okey, bagus ni bentuk apa ni Priya? Ni kubus ke cikgu? Okey, kubus. Okey, next. Yang kedua? Ni. Okey, ini gam bentuk dia bentuk apa ni? Silinder. Silinder, bagus Silinder. Okey. Lepas tu botol air. Botol air. Okey, yang ini silinder juga. Okey. Bagus ya Priya. Terima kasih Priya. Okey, seterusnya saya nak Lim Zitim tunjukkan 3 objek 3 dimensi yang dijumpai di rumah. Hello, Zitim. Boleh tak tunjukkan cikgu 3 objek yang kamu jumpa dekat rumah? Okey, yang pertama objek apa? Yang ni frames. Prism. Yang ni. Oh, ini prism. Sharpener. Okey, bagus Zitim objek ni saya nak kamu tunjuk nanti dalam TV. Okey, prism. Okey, next yang kedua. And glue. Okey, ini Cylinder. gam. Okey, bentuk silinder. Calculator. Calculator. Calculator bentuk apa? Is cube. Cube. Okey, cube. Okey, cube ataupun kubus. Okey, good ya. Tewa, terima kasih. Okey, seterusnya cikgu nak minta Fasha Sofia. Fasha Sofia, tolong tunjukkan cikgu 3 objek yang kamu jumpa di rumah. Hello Fasha Sofia, boleh tak tunjukkan cikgu 3 objek yang kamu jumpa dekat rumah sama seperti kawan-kawan kamu yang lain ya? Okey, Fasha, boleh Fasha buka kamera tengok tunjukkan cikgu 3 objek dimensi yang terbaik jadi ini adalah salah satu latihan jugalah untuk kamu kenal pasti objek-objek 3 dimensi yang lain ya. Selain daripada kubus, kita ada prisma, kita ada piramid, kita ada silinder, kita ada sfera. Boleh tak Fasha Sofia buka kamera? Okey, tak apa sebabkan Fasha tak respon, saya minta pelajar lain dulu tunjukkan ya. Boleh tak saya mintakan Teva? Teva tunjukkan dekat skrin 3 objek yang kamu dapat dekat rumah. Tak apa, kamu boleh cari je mana-mana objek. Satu pun tak apa. Kalau kamu tak dapat 3, kamu boleh cari satu pun tak apa. Cikgu sekarang saya tak boleh buka kamera. Ini Yoga kata. Tak apa Yoga. Tapi macam mana kamu ada, kalau tak tunjuk macam mana kita nak belajar betul tak? Tapi tak apa. Kalau Yoga tak boleh, Teva. Teva ada tak dalam ni? Teva macam tak ada aje. Cikgu sekarang saya tak boleh buka kamera. Okey, ada kamera tapi sikit masalah. Okey, tak apa. Yoga tak apa. Yoga ada masalah teknikal dengan kamera dia, kita faham. Tapi Yoga tak payah tunjuklah Tak clear dia kata. Tak clear tak apa.
Saya minta Fasha Sofia ni, saya muskil ni. Dia online ni tapi dia tak dapat respon. Mungkin speaker ataupun kamera ada masalah. Teva. Teva, boleh tak Teva tunjukkan saya 3 objek yang Teva jumpa dekat rumah Internet okey tak Teva? Teva ni macam log in log out juga ni. Teva tunjukkan kat kamera Teva 3 objek berbentuk silinder yang dijumpai di rumah. Hello Teva. Saya rasa kamu kena buat dekat luar rumah lah ni. Pasalnya mungkin ada. Buka kamera. Buka kamera Teva. Okey, tak apa ada internet problem lah sebab dia macam tersekat-sekat. Mungkin next time kamu bila hari Rabu nanti kamu berada kat luar rumah mungkin ada sekejap je, dalam sejam je kamu kena berada kat rumah supaya internet tu jelas. Macam Zitim, Syafinas, Priya tak ada masalah. Teva ada macam internet tak stable sangat. Okey, Yoga perlu ada kamera yang jelas lah Yoga Mungkin kamu boleh pinjam. Okey, jadi kita ada tinggal lagi 10 minit. Saya nak buat aktiviti seterusnya. Kita skip lah yang tu aktiviti seterusnya ialah kita akan menggunakan plasticine yang cikgu telah bekalkan sebelum ni. Jadi kamu boleh tengok dekat whiteboard yang saya dah share ni. Okey, nampak tak plasticine ni? Plasticine ni saya akan bulat-bulatkan dia macam bola ni. Perlukan besar sedikit lah, jangan kedekut sangat. Besar sedikit supaya yang pencungkil gigi yang saya suruh kamu beli tu, kamu boleh lekatkan dia. Okey, sekarang saya minta kamu perlu membuat kubus. Okey. Okey, nampak sini saya ada sediakan jadual ciri-ciri bentuk 3 dimensi. Kita kena lengkapkan jadual ni. Maknanya berapa bilangan permukaan rata, berapa bilangan permukaan melengkung, berapa bilangan bucu dan bilangan tepi. Jadi saya minta kamu beli pencukir gigi. Okey. Untuk kubus kita perlukan lebih 8 pencukir gigi. Piramid pun 8, prisma tak sure berapa. Okey. Jadi kita cuba buat kubus menggunakan plasticine yang cikgu bagi tu. Okey. Kamu tengok pada whiteboard Okey. Macam mana cikgu nak buat ni? Kubus ialah cikgu akan cantumkan ini dengan ini. Okey. Kalau kamu ada pencukir gigi, kamu boleh buat dekat rumah juga. Makna kata buat bina kubus menggunakan lidi ataupun pencukir gigi menggunakan plasticine. Plasticine. Cantumkan lidi-lidi tu sehinggalah terbentuknya bentuk geometri untuk kubus. Okey. Saya ada masalah dengan saya kena pegang holder ni supaya kamu nampak. Okey. Ini belum siap lagi Ini baru tapak dia saja. Makna kata kamu kena buat kaki dia, badan dia punya sisi. Okey. Kalau saya buat, saya rasa saya nak buat piramid dulu lah. Piramid lah. Sebab piramid lagi senang. Kubus pun kita boleh buat kalau kita ada cukup kalau kita ada cukup lidi ataupun pencukir gigi yang saya bagi tu ada 8 kita boleh buat piramid, kita boleh buat
Kita boleh buat piramid je lah. Sekarang kamu tengok dekat skrin ya. Teng, tereng, tereng. Nampak tak ni? Ini adalah aktiviti yang kedua. Aktiviti kedua, kamu kena buat bentuk geometri ni menggunakan plastin dan lidi. Okay? Boleh tak Syafinas bagi tahu cikgu, apa nama bentuk ni? Piramid. Piramid ya. Okey, untuk piramid kita kena lengkapkan jadual tadi tu. Jadi berapa permukaan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 permukaan. Jadi bila Syafina kata, saya tanya Syafina ada berapa permukaan? Syafina kata 5. Saya akan pergi ke jadual ni, saya akan tulis 5 permukaan ya. Dekat piramid ni ada 5 permukaan. Okey, piramid ada tak bilangan permukaan melengkung? Syafinas? Tak ada. Tak ada. Melengkung ni untuk silinder saja ya. Silinder, sfera. Okey, berapa bilangan bucu untuk piramid ya? Kita tengok dekat sini. Bucu ni maksudnya ni lah 1, 2, 3, 4, 5. Okey, selalunya bucu sama dengan bilangan permukaan 1, 2, 3, 4, 5. Dia ada 5 bucu. Kemudian saya pun ambillah jadual tadi. Saya pun akan tulis dekat sini piramid ada 5 bucu. Okey, akhir sekali bilangan tepi ya. Bilangan tepi ni apa cikgu? Okey, bilangan tepi ni sebenarnya adalah bilangan sisi ya. Okey, kita tengok sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Senang cerita bilangan tepi ni adalah bilangan lidi tu. Bilangan tepi ni adalah bilangan lidi ataupun bilangan pencukil gigi yang saya suruh kamu beli dekat kedai Eko. Okey. Jadi saya nak kamu buatlah nanti. Kamu pun kena buat sama-sama. Jadi saya bubuh sini bilangan tepi tadi ada berapa? Ada berapa Syafinas bilangan tepi? 8. 8. Okey, saya tulis sini 8. Mana kata kalau ada masa lagi dalam NTV 7 nanti, kita akan buat kubus juga. Kita akan bina prisma juga. Jadi 1, 2, 3 ni kita kena buat menggunakan plastisin dan juga lidi. Okey, ada apa persoalan tak? Ada cikgu. Okey, kalau tak ada, aktiviti ketiga ya. Aktiviti ketiga ialah kita kena terbitkan rumus ya. Kita kena terbitkan rumus permukaan. Okey, jadi kotak tadi, okay, ni kotak yang saya bungkus tu, saya potong. Okey, saya potongkan dia. Kita kena uraikan dia balik. Okey, bila kita uraikan balik kotak tu, ambil masa jugalah sebenarnya. Okey. Okey, kita urai tu maknanya kita ceraikan dia. Okey, kotak ni kita kena hasilkan rumus untuk luas permukaan bagi apa? Ini nama dia apa tadi? Kubus ya. Okey, nak dapat luas permukaan, formula dia ialah luas permukaan, formula dia ialah luas sama dengan panjang darab lebar. Luas permukaan sama dengan panjang darab lebar. Jadi saya kena contoh, saya besarkan ya, saya besarkan. Okey, ini panjang darab lebar. Saya guna huruf P dengan L. P dengan L. Okey, jadi kamu boleh tengok dalam buku kerja kamu, buku merah tu. Yang ini kamu kena cuba belajar sendiri sebab saya rasa masa dah tak cukup. Zoom ni dia sekejap je, dia kena 40 minit lah, 50 minit. Kemudian dia kena tutup. Ataupun kena beli yang, kena bayar lah, bayar premium. Sebab saya guna yang free punya Zoom, dia bagi masa sekejap saja, dia bagi masa dalam 40 minit. Jadi sekarang saya nak kamu belajar sendiri bab 6 tu, luas permukaan tu. Okey, muka surat 76. Muka surat 76, buku merah kamu tengok dekat sini. Kita akan cari luas untuk kubus. Okey, kita akan cari luas untuk kubus. Ini contoh contoh dia. Dah siap dah pun dekat buku kerja muka surat 76. Okey, itu aktiviti terakhir. Okey, jadi tamatlah sudah sesi pembelajaran kita pada hari ini. Saya meminta terima kasih untuk pelibatan semua murid.
kita akan buat lagi sekali hari Jumaat esok. Jadi saya nak esok kita lebih mahir lah. Itu esok adalah hari akhir. Hari akhir untuk kita praktis. Hari Rabu terus buat. Jadi kalau yang tak ada lagi pencuci gigi, tolong cari hari ni lah. Esok saya nak kamu buat dan tunjuk dalam kamera. Okey? Boleh kelas? Boleh cikgu, terima kasih. Okey, terima kasih kelas. Kita jumpa lagi. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Terima kasih Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu.